وإلى آبائه وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا خصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ زين العابدين ابن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Lawannya situ deh. Lawannya lawan kudrah. Lawannya lawan pekuasa itu ialah lemah. Lawan bagi pekuasa itu ialah lemah. Arab katanya ajzun, ain jim zai, ajzun, lemah. Tu. Lawannya lawan pekuasa tu ialah lemah. Tapi barang diingatlah, lemah di situ tu maksudnya lemah pada perkara yang selayaknya dia tu berkuasa. Adapun pada yang tidak layak dia tu berkuasa. Apa maksud? Yang ini tidak kena pada tagangan kudrah, ta'alluq kudrah. Iaitu ta'alluq kudrah ni sifat ma'ani. Kita bahas dah gitu, panjang lebar dah sifat ma'ani. Kemudiannya setiap sifat ma'ani itu dia ada ta'alluq dia. Dia ada ta'alluq. Apa ta'alluq? Kita kata mudah-mudah bidang kuasa lah. Itu ta'alluq tu artinya bidang kuasa. Maka semua sifat ma'ani melainkan hayat satu tu mempunyai ta'alluq. Hayat satunya tidak ada ta'alluq. Apa ta'alluq? Yakni hadat sifat kali kedua setelah mana hadat dia tu di zat. Apa maksud hadat dia di zat? Iaitu sifat ni hadat ya, ada dia tu mesti di zat. Itu. Kudrat ada di mana? Di zat. Iradat ada di mana? Di zat. Ilmu di mana? Di zat. Hayat ada di mana? Di zat. Semuanya di zat. Kemudian setelah dia ada di zat, apa lagi tugas dia selain daripada dia tu ada di zat? Tu dia panggil hadat kali kedua. Setelah mana hadat kali pertamanya ada di zat. Maka kudrat ni hadat dia kepada benda yang mungkin. Mungkin mim kah nun, bukan minga kah nun, kemungkinan tu bukan. Mungkin. Apa benda mungkin? Yakni benda terima ada, terima tiada.
Tu benda yang terima ada, terima tiada, terima sungguh, terima tidak. Itu dia panggil mungkin. Maka kalau tidak kepada benda yang mungkin, maka tidak dikatakan Allah Ta'ala tu lemah. Mana contoh? Contohnya kalau orang tanya, dah Allah Ta'ala tu maha kuasa kan? Apakah dia tu berkuasa ke nak mengada anak bagi dia? Itu tengok soalan dia tanya kat sini. Tu apakah Tuhan tu kuasa ke nak buat bini dia atau ibu bapa bagi dia? Ini kalau setengah-setengah orang yang tak mengaji takluk, kadang-kadang dia jawab Tuhan kuasa. Itu bahaya tu. Itu dalam kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani, dia ada buat ta'liq, dia panggil nota kaki. Memanglah mempelajari tentang takluk sifat tu tidak fardu ain, kerana dia tu setengah daripada ghawamid fi ilmil kalam, benda rumit-rumit, payah-payah nak difahami dalam ilmu kalam. Lepas tu mengetahui tentang takluk ni hanya fardu kifayah. Tetapi kata Syekh Ahmad di bawah di dalam kitab Faridah, kalau beli kitab Faridah tu dalam perbahasan takluk bagi kudrah. Kudrah ni ada 7 takluk. Satunya suluhi qadim, 3 tanjizi hadis, 3 lagi takluk qubdah dia panggil. Takluk qubdah. Itu kalau kita nak bahas tu panjang je dia. Mungkin kita pun sakit jiwa jadi apa benda pula ni takluk ni pening saja. Maka dalam kitab ni tidak ada ni. Sebab tu dia tak sebut takluk sini. Tak ada. Begitu, selari begitu je. Mungkin lepas daripada khatam kitab ni kita nak naik kitab tinggi sikit ke kitab besar lagi, itu di sana nanti adalah perbicaraan takluk. Maka Syekh Ahmad kata memanglah sayugianya memanglah tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Tetapi sayugia bagi orang-orang yang khawas. Orang khawas ni maksudnya orang-orang ustaz-ustaz lah, tukar-tukar syarah, nak ceramah-ceramah atas masjid, dia kena tahu juga takluk. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia bercakap tu main sembrono ya. Dia mengajar, dia kata tuan-tuan, Tuhan ni sangat kuasa lah nanti ni. Tuhan boleh buat apa saja. Dia nak buat anak dia boleh. Siap gitu. Dia nak buat bini bagi dia boleh. Cuma dia tak buat tu kerana dia tak nak. Beratlah nanti ni. Macam kita lah tuan-tuan. Kita boleh makan nasi tapi dah kenyang 2 pinggan dah kena. Tak nak dah. Lepas tu kita makan tak? Tak. Tak boleh cakap gitu tu. Salahnya besar tu. Tengok. Kalau orang awam tu tak ada lah nak bercakap gitu. Masalah orang khawah, orang ustaz-ustaz, orang orang duk mengajar di depan orang ni. Dan memang benda tu saya pernah dengar tu. Saya pernah dengar ada ustaz dalam TV lah. Ustaz TV, tapi masa tu tak tahu lagi dia ustaz TV. Tak tahu lagi dia ustaz TV. Baru balik daripada Mesir dulu tahun 2013. Tahun 2013. Tu pergi singgah dengan kuliah dan duduk mengajar, dengar. Berat ustaz ni, apa cakap gini? Tuhan ni kuasa nak buat anak, tapi dia tak ambuh, dia tak nak ya. Tak boleh cakap gitu sebenarnya. Lepas tu baru tahu, ustaz televisyen rupanya. Masuk TV, tapi tak boleh sebut nama lah. Aib lah tu. Artinya apa yang dibimbangkan oleh ulama tu terhadap orang khawas, orang tukar-tukar syarah, tukar-tukar mengajar tu benar-benar berlaku kalau dia tu tak mengaji tentang takluk. Ya. Tak betul tu. Tak betul tu, tak betul. Afamanit takhaza ilahahu hawa. Dia kata tu dalil dia. Tuhan ni bukan ada satu tuan-tuan, Tuhan ni 2. Tak betul tu cakap gitu. Tuhan ni satu je. Lepas tu 2 tu bukan Tuhan hak sebenar. Kalau Tuhan yang tak sebenar, jangan kedua sejuta. Sujud banyak. Tiap-tiap benda hak kita abdi pada dia tu, pada lorah Tuhan. Bertuhankan pangkat, bertuhankan harta, bertuhankan ikut. Hak tu bukan Tuhan sebenar. Apa harta tu Tuhan ke? Pangkat tu Tuhan ke? Batu-batu tu Tuhan ke? Nafsu tu Tuhan ke? Tidak.
Jadi Tuhan yang tak sebenar tu bukan Tuhan. Nama dah Tuhan tak sebenar. Nah, jadi duit itu satu jenisnya. Satu duit hak dikeluar oleh bank negara. Kalau ada duit hak monopoli berapa yang budak-budak dok main tu duit juga tapi duit palsu. Duit palsu tu duit ke? Bukan duit. Lama guna juga duit hak apa budak-budak hak main monopoli ke betul ni. Buat pergi beli kedai rucik mananya tak apa ke tukar kedai rucik tu lah. Duit palsu tu bukan duit. Tuhan palsu tu bukan Tuhan. Itu masalah tu, dia tak mengaji. Tak mengaji tauhid. Nah, katanya hamba Allah tu dia ambil tauliah tu bahagian motivasi. Nah, motivasi. Nah, dia ada di tauliah Selangor kita ni dia ada apa? D1, D2 ada grade dia. Nah, hak terakhir tu motivasi. Nah, motivasi tu memang apa? Macam Ustaz Ibn Liu lah, gitu. Dia bukan macam bahah dalam ilmu fiqh gapo, tidak. Hanya Tuhan sayang awak tak sayang Tuhan, main gitulah. Maknanya bagi kasih sayang nak bagi orang tu yang itu jadi semangat hidup balik, ada harapan gitu ya. Itu motivasi. Tapi dia pergi masuk hak bukan bidang dia tu. Tu jadi Tuhan ni dia kata ada dua. Cuma Allah Ta'ala suruh pilih satu. Tu tak betul tu. Tuhan ni ada satu je. Sebab tu kita sebut syukur Tuhan. Siapa Tuhan kita kehendak tu? Allah. Satu. Dia tu kita tak boleh nak kata syirik lah. Dia tu mungkin dia tu tak faham mustalahat, dia panggil tak faham istilah. Tak faham istilah. Jadi Tuhan tu hanya satu. Nah, kita kata sebab tu pada Mekah lagi tak Baqarah dia kata puji itu bagi Tuhan. Ini nak menolak bagi orang-orang hak jangan sebut Tuhan lah, sebutlah Allah. Tuhan ni banyak. Wih, pelik awak. Berapa? Tuhan ni banyak. Berapa ekor ada Tuhan? Kalau banyak. Tak, Tuhan ni satu. Bila sebut puji itu bagi Tuhan, Tuhan mana? Allah lah tu. Nah, pasti dah Tuhan hak sebenar hanya Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Tak ada Tuhan yang sebenar. Nah, Tuhan hak tak sebenar, tak boleh nak kata tak ada. Tuhan tak sebenar ada tak? Ada. Batu keh di Kelantan ada hak tidur tak bangun. Hak duduk tak berdiri, hak berdiri tak duduk-duduk. Tuhan tak sebenar tu ada. Mana boleh kata tak ada kalau benda ada. Nanti ni Tuhan palsu tu ada tak? Ada. La ilaha bukan kita nafi Tuhan palsu. Nafi Tuhan palsu beratlah kita nanti ni. Kalau kita kata tidak ada Tuhan, manalah tidak ada Tuhan palsu. Illallah, yang ada Tuhan palsu hanya Allah. Allah Tuhan palsu juga jadi. Sebab apa? Illa pada kata illallah tu illa muttasil, bukan illa muqatta'. Itu bahasa panjang pula situ nanti ni. Jadi la ilaha illallah tu jelas dah nafi isbat situ. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan sebenar tu dengan Allah ke tidak ada? Tak. Allah kita tak nafi. Namun la ilaha tidak ada Tuhan yang sebenarnya, Allah pun tak ada juga. Kafir lah masa tu. Jangan. Sebab itulah ketika nafi itu sudah ada dah isbat sebenarnya. Mana? Ketika kita kata tidak ada Tuhan yang sebenar, Allah satu Tuhan sebenar tu kita tak nafi sejak di abad awal lagi. Dalilnya kita tak nafi tu Allah tu Tuhan yang sebenar yang ada. Qarinahnya kita kata illallah, melainkan Allah sahaja Tuhan yang sebenar yang ada. Itu. Jadi Allah je Tuhan itu. Allah je Tuhan yang sebenar yang ada. Jadi tak betul kalau kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan berhala, tidak ada Tuhan dewa-dewa, tidak ada Tuhan tok pekong, tidak ada Tuhan apa lagi matahari, tidak ada Tuhan hak disembah oleh orang. Tak betul. Kenapa? Kerana tu bukan Tuhan sejak daripada awal. Satu-satunya. Pertamanya. Yang kedua pula, itu Tuhan tak sebenar. Yang ketiga pula, benda hak kita kata tidak ada tu ada. Matahari tak ada ke? Ada. Berhala tak ada ke? Ada. Benda ada, kalau kita kata tak ada, itu bohong. Bohong dia panggil. Maka jangan kita berbohong. Maka sebab itulah Tok Peti Haji Ahmad Mahir, almarhum Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Mahir, Mufti Negeri Kelantan dulu,
almarhum Saidi Guam, Tuan Guru Haji Abdul Hamid cerita zaman dia budak-budak dulu, Tok Peti Negeri Kelantan, Mufti Negeri Kelantan Tok Guru Haji Datuk Ahmad Mahir ni, dia nama dia Ahmad je, Mahir tu Syekh Azhar bagi gelar Mahir, kerana mahir dengan ilmu usulul fiqh dan usuluddin, dua usul. Jadi orang jepuk dia ceramah tu tajuk ekonomi Islam. Macam ni. Tu tajuk besar lah. Jadi bila masuk naik ceramah, Tok Guru Haji Ahmad Mahir ni tanya tentang dua kalimah syahadat dulu. Apa makna la ilaha illallah? Seorang pun tak boleh jawab. Jadi nak kecek Islam tu hak tinggi-tinggi, ekonominya, nak tahu ni, muamalahnya, hudud, mujinayahnya, syarat syahadat fardu ain tak luluh. Maka tajuk ceramah malam tu bukan ekonomi Islam, dua kalimah syahadat cukup. Tukar tajuk ceramah. Itu Syekh Datuk Haji Ahmad Mahir. Jadi ayat tu. Tu bahayalah tu. Mudah-mudahan sudah dipanggil ke Jaiz lah, mudah-mudahannya untuk dinasihati. Sama juga ni. Lemah di sini ni lemah pada tempat yang tidak patut Tuhan tu lemah. Mana? Yakni pada perkara yang mungkin. Kenapa? Kerana kudrat tu berhadap kepada benda yang mungkin. Pada benda yang mungkin. Benda yang terima pada akal kita ada benda tu, dan terima pada akal kita nak kata tiada benda tu. Mungkin tu ada 4. Mungkin maujud ba'dal adam. 1. Mungkin ma'dum ba'dal maujud. Mungkin sayujadu. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Tahu kita dulu kan? Jawab dia? Makna mungkin. Ni makna dia ni. Benda terima ada dan tiada. Dia bukan mungkin dah. Bukan saya sebut dah. Bukan mungkin. Mungkin. Mim kaf nun. Wah lah dia ya. Kenapa saya tak fokus? Jadi mungkin tu ada 4 Terima ada, terima tidak. Pertama, saya tulis dulu. Sekejap lagi baru terang. Okey. Mungkin yang pertama ialah mungkin maujud ba'dal adam. Benda mungkin maknanya benda yang terima ada, terima tak ada. Al maujud ba'dal adam, tapi dia tu ada kemudian daripada tiada. Ada kemudian daripada tiada. Jadi mungkin ni asalnya benda yang sama berat di antara ada dengan tiada. Seumpama timbangan dacing tu. Kita contoh kata timbangan dacing tu sama berat kan? Daun kanan, daun kiri tu sama berat. Jadi mungkin ni benda sama berat di antara ada dengan tiada. Sama berat ya. Kemudian tiba-tibanya berat sebelah ada. Artinya mungkin tadi tu benda yang terima ada, terima tak ada, tapi ada kemudian daripada tiada. Kemudian daripada tiada. Mana misal kita ni. Kita ni mungkin maujud badal adam. Dulu tak ada.
Saya tak tahulah ibu-ibu semua ni tarikh lahir bila. Sebelum sebelum 31 bulan 8 89. Nah, saya tu tak ada. Nah, sebelum tarikh 31 bulan 8 89, saya tu tak ada. Nah, tiba-tiba bila 31 bulan 8 89, boh ada saya. Maka saya tu mungkin benda terima ada, terima tak ada. Maujud ada, ba'dal ada. Dulunya sebelum 31 bulan 8 89, tak ada saya tu. Itu. Sekarang tak ada lagi ni. Ada lagi. Ini apa? Mungkin maujud, ba'dal ada. Nah. Nampak tak? Nombor satu. Yang pertama tadi tu. Yang kedua, mungkin ma'dum ba'dal maujud. Ma'dum. Nah, mungkin makna benda terima ada, terima tak ada. Tapi ma'dum tak ada dah. Ba'dal maujud, sebelum daripada ninya dia ada. Mana? Tok nenek kita meninggal dah lah senang. Tok nenek moyang kita mula ada tak dulu? Ada. Sekarang ada tak? Tak ada. Artinya mungkin ma'dum ba'dal maujud. Siapa yang meniadakan? Allah. Tadi siapa yang mengadakan? Allah. Asalnya benda tu ada dengan tiada sama berat. Terima. Terima ada, terima tak ada. Terima pada mana? Pada akal kita terima. Itu. Itu. Baik, itu dua. Yang ketiga mungkin sayu jadu. Ini contohnya bagi seorang yang berkahwin. Kemudiannya ada dapat anak dah yang pertama. Maka orang tanya, berapa orang ada anak? Setakat ni seorang baru. Yang kedua bila? Yang ketiga bila? Sayu jadu. Selagi akal. Sayu jadu. Mana? Selagi akal. Sebab apa? Dah ada anak pertama. Artinya tak mandul. Anak kedua, anak yang ketiga, anak keempat, anak sampai sejuta sekalipun, itu ni termasuk benda yang terima ada, terima tak ada, sayu jadu. Selagi akan Allah mengada. Tu kalau tidak ada penyakit mandul lah. Tu. Sadok sampai kematian anak seorang tunggal. Artinya tu jelah anak dia. Nah, tak ada lah anak kedua, anak ketiga tu tidak sayu jadu dia lah. Tidak selagi akan ada. Itu. Itu. Belum tentu. Ada. Tak boleh kata belum tentu. Nah, sayu jadu ni selagi akan ada. Contoh gini. Susah kalau buat contoh tadi. Contohnya anak pertama tu dah lahir dah. Nah. Lepas tu bini dia bucik beruk pula tu. Lekat beruk pula dia ni. Tu. Maka anak yang kedua tu sayu jadu selagi akan ada. Kenapa? Dah bucik dah beruk tu. Tu senang tak? Tapi bukan bucik angin bukan. Tak ni. Bucik ada isi lah. Mungkin sayu jadu. Belum lahir lagi tak boleh sayu jadu lah. Boleh juga, tapi tak itu untuk mendekatkan faham. Takut tak nampak orang panggil ni. Jadi mungkin sayu jadu ni benda makhluk hak terima ada terima tak ada ni selagi akan Allah mengada. Macam generasi yang lagi akan. Macam ginilah kita sekarang ni. Hang tua tak terfikir pun kita nak ada sini ni. Betul tak? Betul tak? Hang tua tahu tak? Dia terfikir tak kita ni? Tak ada. Kita ni pada zaman hang tua dulu, dia menganggapkan kita ni mungkin sayu jadu. Mana? Makhluk hak selagi akan Allah Ta'ala mengada. Macam kita ni pula, ni generasi nanti kita mati tak tahu bila tu. Anak cucu cicit cincak lah ke bawah tu. Itu dia panggil apa? Mungkin sayu jadu. Selagi akan Allah mengada. Itu. Baik. Kemudian yang terakhirnya mungkin benda hak terima ada, terima tak ada juga. Tapi alimallahu annahu lam yujad. Tu mungkin benda hak terima ada, terima tak ada pada akal kita. Tapi alimallah yang telah mengetahuilah oleh Allah, telah nyata di dalam ilmu Allah sedia kala lagi. Ta'alluq tanjizi qadim pada sifat ilmu Allah Ta'ala lagi. Annahu bahawasanya mungkin tersebut, benda hak terima ada terima tak ada tersebut, lam yujad, tidak Allah Ta'ala menjadi. Allah Ta'ala tak buat. Tu contoh anak bagi orang mandul. Tu anak bagi orang mandul termasuk mungkin. Maka sebab tu orang yang mandul tu jangan putus asa. Termasuk mungkin. Itu ni. Mandul dia kemungkinan ada. Boleh, ya usahalah.
Tapi tak tahu lagi lam yujak ke tak lam yujak. Bila tahu lam yujak ke tak lam yujak? Allah Taala tak menjadi. Mati, tahu lah. Nah, ya, betul. Betul tu. Tua dah. Bini kata, "Hei, macam mana aku nak mengandung suami aku tu syaikhun kabir." Dia kata ni. Orang tua syaikhun tu orang tua dah. Kabir tu terlalu tua sangat. Tua bangka kalau kita. Kalau bahasa sini tua bangka tu lembut dah tu ni. Kalau lorak Kelantan tu kasar sikit. Tua nak mampu dah tu ni. Tu. Kasar kalau Kelantan. Mana boleh nak mengandung? Siapa kata mana boleh? Harus pada akal. Termasuk mungkin. Maka sebab tu bagi orang yang ada penyakit susah nak dapat anak, jangan putus asa. Ikhtiar, usaha. Sebab tak tahu lam yujak ke tak lam yujak. Usaha. Kerana termasuk masih daripada mungkin. Tapi dak usaha meninggal dunia, tak ada anak. Tak nyatalah anak bagi dua suami isteri tadi tu termasuk daripada mungkin. Alimallahu annahu lam yuja. Benda asalnya pada akal kita terima nak ada anak, terima nak tak ada anak. Kenapa? Mungkin. Tapi nyata dalam ilmu Allah tidak menjadikan bagi dia tu anak. Itu dia panggil mungkin. Alimallahu annahu lam yuja. Yang terakhir tu. Tu Tuhan tak menjadi. Tuhan tak menjadi tu kerana mustahil kah? Bukan mustahil. Apa mustahil? Orang lain bini boleh beranak lah ke? Bapa awak tak boleh? Bukan mustahil. Artinya yang menjadikan anak tu ialah Allah. Tuhan nak buktikan lagu tu supaya kita tu ta'ammul, berfikir. Dalilnya Maryam tak ada suami pun dapat anak. Tu Adam lagilah tak ada mak pak tu, tapi ada dia. Tu. Artinya yang menjadikan anak tu bukan ibu bapa, tidak. Allah. Hanya sabab di sisi adat secara hukum adat, sabab yang beradat saja. Nak dapat anak kena berbini. Tanakahu, tanasalu, Nabi sebeda. Bernikah kahwinlah olehmu. Tanasalu, beranak pinaklah olehmu. Itu secara hukum adat. Tapi yang menjadikan anak tu siapa? Allah. Dalilnya ada orang bini tak boleh anak. Ada orang bini nak anak ramai, anak seekor. Macam-macam. Itu nak tunjuk kata bahawasanya Allah yang menjadikan semata-mata, tidak bersekutu dengan mana-mana makhluk, tidak. Allah yang membakar, bukan api yang membakar. Allah yang memutus, bukan pisau yang memutus. Allah yang memberi kenyang, Allah yang menjadikan kenyang, bukan makanan yang memberi kenyang. Tetapi di sisi sabab yang adi, sabab yang beradat, di sisi ada api, Allah jadikan kebakaran. Api pun Allah yang jadikan, kebakaran pun Allah yang ciptakan. Di sisi pisau menghiris, Allah jadikan putus. Pisau pun Allah yang menjadi. Putusnya sesuatu yang dihiris oleh pisau pun Allah yang menjadi. Bukan kerana pisau, bukan. Hanya sabab yang ada saja. Maka sebab tu sifat kudrat iradat ni mesti kita kena itu tunggu. Kena laik tunggu. Baik. Itu mungkin. Jadi kita ni duduk di kategori mana kita sekarang ni? Yang pertama tadi. Mungkin maujud ba'dal ada. Sekarang ni kita ada. Dulunya kita tak ada. Jadi siapa yang mengadakan kita? Allah. Jadi ada kita, tak ada kita tu terima tak pada akal? Terima. Bukan ada kita tu, macam mana Pak boleh ada, mak tak boleh. Tu mustahil ni. Macam mana dia tak ada? Mana boleh dia tak ada? Dia kena ada, wajib ada. Itu benda wajib dia panggil. Ada pun kita makhluk ni tak ada wajib, tak ada mustahil. Harus tu dia panggil mungkin. Harus ada, harus tiada. Terima ada, terima tiada. Sebab tu kita kalau orang kata, Pak Mak meninggal dunia dah. Iya. Pak Mak mana? Pak Mak belakang rumahmu tu lah. Iya. Allah kemarin baru duk cakap kedai kopi dengan dia. Innalillah. Gitu ya. Tak ada Pak Mak meninggal dunia. Pak Mak mana? Pak Mak belakang rumahmu. Mana boleh dia meninggal dunia? Tak boleh. Dia wajib kena ada. Ada gitu? Ada gitu. Akal kita manusia ni terima. Nak kata adanya, nak kata tiadanya kita. Benda hak terima ada, terima tak ada ni lah orang panggil mungkin. Atau jaiz. Atau bahasa Melayu kita kata harus. Harus. Ada harus, tiada pun harus. Ma yutasawwaru fil akli atau ma yasihhu fil akli wujuduhu wa adamuhu.
Perkara yang sah pada akal kita, boleh terima pada akal kita. Nak kata adanya benda tu atau tiada ke benda tu. Terima, dua-dua terima. Itu dia panggil mungkin. Kalau gitu sifat kudrat ini berhadap kepada mungkin. Sebab tu dalam ayat Quran kata innallaha ala kulli syai'in qadirun. Syai' pada innallaha ala kulli syai'in qadir, dengan syai' yang ada pada ayat Allah Ta'ala innallaha bi kulli syai'in alimun. Sama tak? Tak sama. Lain. Syai' pada qadir hanya mungkin. Tapi innallaha bi kulli syai'in alimun. Sesungguhnya Allah bi kulli syai', dengan tiap-tiap sesuatu, alimun, dia yang maha mengetahui. Syai' pada kata alim bukan hanya mungkin. Syai' pada kata alim tu semua benda. Itu lagi akan bila kita masuk sifat ilmu. Allah Ta'ala maha mengetahui, tahu segala benda. Benda wajib Allah tahu, benda mustahilat Allah Ta'ala tahu, benda yang jaizat Allah Ta'ala tahu, benda wajibat Allah Ta'ala tahu, benda mustahilat Allah Ta'ala tahu, benda jaizat Allah Ta'ala tahu. Jadi innallaha bikulli syai'in alim. Syai' juga sebut dalam ayat tu. Tapi syai' maknanya di situ semua perkara. Mana? Wajibat wal mustahilat wal jaizat. Beza dengan innallaha ala kulli syai'in qadirun. Beza tu. Sesungguhnya Allah ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu. Syai' di situ apa maksud? Mungkinat, mungkin, makhluqat, jaizat. Itu. Bukan wajibat wal mustahilat, bukan. Jangan kita kata Allah Ta'ala berkuasa mengadakan sifat bagi dia, atau berkuasa mengadakan zat dia, menghilangkan zat dia. Tak boleh itu. Menghilangkan zat Allah tu mustahil lah. Mengadakan anak bagi Allah tu mustahil lah. Isteri bagi Allah mustahil lah. La ilaha illallah. Mak saudara saya adalah haula wala quwwata. Apa? Baru rasa ada mak saudara. Tak ada aku. Tu. Yang baru rasa. Aduh. Hai, boleh. Boleh baru berasa. Jadi anak bagi Allah tu mustahilah. Isteri bagi Allah mustahilah. Ibu bapa bagi Allah mustahilah. Maka tak boleh kita kata Allah Ta'ala kuasa dak buat anak. Oh, kuasa. Mana boleh itu? Kalau Allah Ta'ala kudratnya berkuasa buat anak bagi dia, artinya anak bagi Allah tu mungkin. Harus ada, harus tiada. Kalau Allah Ta'ala kuasa buat bini bagi dia, berarti bini bagi Allah tu mungkin. Harus ada, harus tiada. Kalau ibu bapa bagi Allah tu Allah Ta'ala kuasa buat, berarti ibu bapa bagi Allah tu mungkin. Harus ada, harus tiada. Sedangkan ibu bapa bagi Allah, anak bagi Allah, bini bagi Allah, mustahilah. Benda hak langsung tak boleh diterima pada akal. Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Berperkara yang akal kita tak boleh nak terima, nak kata ada. Tak boleh. Kau sebelah ada tak nampak. Kalau ada bawa Tuhan tu bukan Tuhan lah. Sampai tahap tu. Maka sebab tu tak boleh kita tu mengatakan Allah Ta'ala tu kuasa buat anak, kuasa buat isteri, kuasa buat ibu bapa bagi Tuhan, ataupun Allah Ta'ala kuasa meniadakan zat dia. Tak boleh itu. Kerana tiada zat Allah Ta'ala tu mustahil. Zat Allah Ta'ala tu wajibat. Termasuk daripada perkara wajibat. Mana? Wajibal wujud kan? Wajib ada. Kalau Allah Ta'ala tu kuasa tak meniadakan zat dia, berarti zat dia tu mungkin lah. Harus ada, harus tiada. Maka sebab tu lawan perkuasa lemah, yakni lemah pada perkara yang selayaknya dia berkuasa. Jadi sebab tu tak boleh kita kata kalau gitu Tuhan tak kuasa buat anak dia, lemah lah Tuhan. Tak lemah dia panggil. Tak lemah. Kenapa? Kerana anak bagi Tuhan tu bukan termasuk daripada takluk kudrat. Tak termasuk perkara yang sepatutnya kudrat tu berkuasa. Kenapa? Anak bagi Tuhan tu mustahil. Sedangkan kudrat hanya berhadap kepada benda yang
mungkin, kemungkinan. Nah, benda yang terima ada, terima tak ada. Itu. Jadi misalnya seperti kita kata kita suruh apa? Beruk tu beruk tahu beruk monyet. Kita suruh beruk tu heret kayu balok. Nah, jadi dah kena dah. Ataupun kita suruh gajah tu panjat pokok kelapa. Nah, kita suruh gajah nak panjat pokok kelapa tu, bukan pokoknya muda dia ambil buah kelapa muda tu. Nah, gajah kata hilang kepala. Kita marah ke gajah. Apa muni gajah besar saja. Nak panjat pokok kelapa pun tak pandai. Nak lemah muni. Kena dah. Tak betul, tak kena. Kenapa? Kerana tugas gajah tu bukan panjat pokok kelapa. Tugas gajah tu heret kayu bala. Kalau beruk pula tak mampu heret kayu bala. Kata beruk, heret kayu bala. Hilang pala, tak ambuh. Kata beruk apa mu ni? Nak sia-sia aku duk jamu pisang hari-hari. Nak heret kayu bala pun tak mampu, tak gerak. Nak tahu ni? Tu kita tu nak orang panggil apa? Beruk kata mu lebih bodoh pada beruk lagi dia. Beruk kata berat mu ni lebih bodoh pada aku lagi dia. Nah, kenapa? Tugas beruk tu panjat pokok kelapa. Jadi boleh tak kita kata gajah tu lemah? Lemah gajah ni tak pandai panjat pokok kelapa. Tak boleh. Tak kena tugas dia tu tak kena. Tak payah beruk ni tak lagi. Kayu balok suruh hakak pun tak akak lagi. Nanti ni lemah beruk ni. Tak boleh kita kata lemah. Sebab apa? Bukan tugas dia. Itu. Jadi kalau Allah Ta'ala tak mampu buat anak bagi dia, tak mampu buat bini bagi dia, tak boleh buat ibu bapa bagi dia, tak boleh buat Tuhan yang lain selain daripada dia, tidak boleh menghilangkan zat dia, maka tidak boleh dikatakan Tuhan tu lemah. Sebab apa? Sebab apa benda tadi tu bukan masuk bawah ta'alluq qudrah. Itu gitu. Bukan kerja dia. Tapi kalau Tuhan tak mampu memberi kenyang tanpa makanan, itu kita kata Tuhan lemah. Nampak tak? Kalau kita kata Tuhan tak mampu menggerakkan satu perjalanan yang jauh tapi dalam masa yang berapa detik saja, kita kata tak mampu, mustahil pada akal, itu arti kita tu mengisbatkan Tuhan tu lemah. Sebab itulah ayat Isra Mi'raj tu, ayat Isra, Mi'raj dah. Ayat Isra tu Allah Taala mula dengan subhanallazi asra bi'abdih. Subhana tengah tasbih. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Apa? Setengah daripada sifat kekurangan kita mengiktikadkan tak mungkin Nabi boleh buat perjalanan daripada Mekah ke Palestin, yang mana ketika zaman tersebut secara adat kenderaan yang paling laju kuda boleh memakan masa sebulan pergi sebulan balik. Tak berhenti RNA tu. Straight. Nanti ni pergi balik, sebulan pergi sebulan balik. Nabi tu pergi sebulan kah? Tidak. Seminggu kah? Tidak. Sehari? Tidak. Sejam pun tidak. Kenapa? Kerana tempat yang Nabi tidur tu mutajian, dalam hadis duduk cerita Nabi tu duduk menyenggeng bainal hajar, di antara hajar bainal hijri, daripada hijr Ismail dengan Kaabah, di antara Ja'far bin Abi Talib dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Tempat yang Nabi mutajian, yang Nabi duduk tidur menyenggeng tadi tu, haba panas belum hilang lagi, Nabi sapa dah situ. Berapa detik? Cuba kita akak punggung kita, berasa panas tak? Panas detik ni. Hiki ke berapa sekon panas tu detik ni. Ada nak sampai sejam. Wih, sejam panas lagi. Berat lah tu detik ni. Berat lah tu. Kan kita tubuh ni ada apa? Tu sebab tu manusia tu kalau duduk ramai-ramai pasal ekor banyak mana pun panas kata. Ekor rosak ke? Bukan ekor rosak. Berapa ekor ada dah ni ayat dia? 1000 ada dekat ni. Orang panah duk tubik jadi ekor tu kalah sejuk dia dekat sini. Jadi kalau kita etikad Tuhan, mustahil lah Nabi boleh. Artinya kita mengisbatkan lemah bagi Allah. Tu. Atau kita buat dekah sebelum ni. Terima tak pada akal kita seorang tu makan nasi satu kontainer. Jangan satu pinggir. Pada akal terima tak kalau makan nasi satu kontainer tapi lapar lagi?
Akal ni. Pada akal. Terima tak pada akal kita, orang tu makan nasi satu kontena. Tapi lapar lagi. Boleh. Terima tak pada akal? Terima. Sudah tak terima beratlah. Dah satu Betulnya haji. Baik. Tak terima deh. Tak terima. Baik, nak tanya. Kenapa tak terima? selalunya kalau makan Jangan selalunya pada akal ni. Selalunya tu pada adat. kalau pada akalnya satu kontainer kebanyakan besar. Ya, okey. Maksud? Memanglah takkan Ya. terhabiskan. Ya, Makan. Gini lagi tak satu kontena 10 pinggang ah. Terima tak makan nasi 10 pinggang tapi lapar lagi. Pada akal. Terima tak pada akal. Bukan pada selalu pada adat, bukan. Dengar balik baik soalan tadi. Dengar terima ke tidak pada akal kita. Akal. Makan nasi 10 pinggang tapi tetap lapar. Terima sebab kalau orang tu gemuk ke Dah. Bukan tu yang apa ya. Ingat balik mana? Terima tak pada akal? Tak terima deh. Kenapa tak terima? Bukan terima. Salah. Soalan balik. Terima ke tidak pada akal makan nasi 10 pinggang tapi tetap lapar? Kenapa terima? Sebab yang menjadikan kenyang Allah, bukan nasi, bukan. Gitu. Kalau kata tak terima pada akal, orang tanya kenapa tak terima pada akal? Nak jawab macam mana? Berat tu. Sebab nasi ni beri kenyang Ustaz. Siap. pada adatnya selalu Jangan orang tanya pada akal. Tengok. La ilaha illallah. Ya. Dari segi hukum adat dengan Jadi hukum akal, hukum adat lain. Hukum akal lain. Hukum adat ni sah menyalahi. Sah menyalahi. Kenapa? Kerana yang menjadikan tu bukan makhluk, bukan api yang membakar, bukan nasi memberi kenyang, tapi Allah. Maka kerana tu sah menyalahi. Api Nabi Ibrahim dimanjani dengan dilempar dengan manjani masuk dalam api. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tengok. Sejuk api. Selamatlah pula Nabi Ibrahim keluar daripada unggun api. Pada akal terima tak? Terima. Kerana yang membakar bukan api, Allah. Nah dia ni. dia beza. Beza. Beza akal dengan adat. Hukum adat tu sah menyalahi. Salah. Kebiasaan adat. Nah. Ikatan ni ada pak. Ribatul adam bil adam, ribatul wujud bil wujud, ribatul wujud bil adam, ribatul adam bil wujud. Ikatan ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Ya. Tiada makan, tiada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Tiada makan, ada lapar. Keempat-empat ikatan secara adat ni sah menyalahi. Ada makan, tiada kenyang. Sah. Tiada makan, ada kenyang. Sah. Kalau kita tak boleh nak beza hukum akal dengan hukum adat ni bahaya. Kalau baca hadis Nabi SAW akhir zaman saya esok. Tidak akhir zaman saya esok lah, kita ni akhir zaman dah. Tapi akhir zaman masa Dajjal keluar tu. Bila Dajjal mengaku jadi Tuhan, maka buta mata kanan dia, terputus telinga kirinya,